Salam sejahtera, selamat datang ke channel Files Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Untuk Anda Bapak, sentimen penolakan Parti Malaya di Sabah semakin kuat. Bermula daripada beberapa isu yang melibatkan penghinaan kepada rakyat Sabah, penolakan Parti Malaya di negeri di bawah Bayu semakin kuat, bukan sahaja kepada PAS ataupun Perikatan Nasional, tetapi PH, BN juga berisiko untuk ditolak di Sabah. Saya kongsikan kepada Anda ulasan ataupun ini mungkin adalah satu keputusan yang bakal diterjemahkan pada PRN 17 Sabah kali ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan kekuatan sistem imun badan. Sekiranya Anda ada masalah kesihatan, masalah penyakit berulang yang tak pandai sembuh-sembuh, dengan memakan ataupun konsum terapi imun, pasti akan memberikan kesehatan yang baik kepada Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips dan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda 5 poin penting. 5 sebab Parti Malaya ditolak di Sabah. Pertama, Pakatan Harapan sudah kehilangan APKO. Isyarat sokongan semakin luntur. Walaupun PH memang kuat, kerana dipimpin oleh pengerusi PH yaitu Anwar Ibrahim, namun Iwan Benedik sudah meletakkan jawatan dan juga APKO pun telah keluar daripada PH. Kehilangan APKO dalam gabungan PH adalah petanda besar bahawa pengaruh Parti Malaya semakin lemah di Sabah. APKO selama ini menjadi jambatan antara PH dengan pengundi, Kadazan Dusuh dan komuniti luar bandar. Bila APKO keluar, sebahagian besar kekuatan PH di kawasan pedalaman turut hilang. Yang kedua, Perikatan Nasional pun Parti Malaya ditolak kerana isu Garda. Inilah yang isu yang paling panas setakat ini. Bahkan ada yang kata kepimpinan daripada PN cuba mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian, ingin menutup isu roti Gardenia ini dengan rasuah yang berlaku di Sabah, dan mereka kata ini hanyalah perkara kecil. Saya amat tak setuju. Hadi Awang dan Sanusi beranggapan bahawa perkara ini kecil, sedangkan rakyat Sabah telah terguris hati dengan kenyataan daripada adun PAS sebelum ini. Isu Gardenia naik harga menjadi simbol bagaimana keputusan dari Semenanjung boleh memberi kesan negatif kepada rakyat Sabah. Walaupun PN cuba nafikan, persepsi rakyat jelas. Sabah sering jadi mangsa dasar pusat yang tidak memahami realiti kos hidup di negeri ini. Kemarahan terhadap isu ini terus melekat, dan ia menyumbang kepada penolakan PN sebagai Parti Malaya yang dianggap tidak sensitif terhadap keperluan Sabah. Yang ketiga, Barisan Nasional memang Parti Malaya. Rekod pemerintahan lama masih dihukum. BN sejak sekian lama dilabel sebagai Parti Malaya yang menguasai Sabah. Rakyat masih ingat era di mana keputusan paling ditentukan dari Kuala Lumpur. Walaupun BN cuba rebrand, namun image parti bos besar Semenanjung masih kuat. Yang keempat, rakyat Sabah semakin tegas dengan identiti politik sendiri. Pada PRN 16, tren jelas menunjukkan rakyat Sabah mahu parti tempatan, pemimpin tempatan, dan keputusan dibuat di Sabah, bukan Putrajaya. Yang kelima, pengundi Sabah tidak mahu dominasi dari luar. Parti Malaya sering dilihat cuba mengawal naratif, menentukan calon, dan membawa permainan politik Semenanjung masuk ke Sabah. Tetapi budaya politik Sabah jauh berbeza.
lebih menghargai autonomi, lebih sensitif kepada campur tangan luar, lebih memilih pemimpin yang dekat dengan community. Pengundi Sabah tidak mahu negeri mereka dijadikan ladang undi. Kesimpulannya, gabungan faktor sejarah, sentimen identity, isu kemarahan rakyat seperti Gardenia, dan kegagalan Parti Malaya, membaca mood Sabah menyebabkan mereka semakin ditolak. Saudara-saudara, apa pandangan Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Masih ramai yang bercakap tentang isu roti Gardenia. Dan berita ini telah membawa kepada satu lagi impak paling negatif untuk Perikatan Nasional di Sabah, terutamanya Parti PAS. Setelah wakil rakyat mereka telah membuat satu kenyataan yang menghina rakyat Sabah, telah mengguris perasaan, mengguris hati rakyat Sabah terkait dengan isu roti Gardenia. Jadi saya pula mendapat satu maklumat, satu lagi berita. Tidak pasti benar atau tidak, tapi perkongsian daripada FB page Fitnah Apa Hari Ini. Laporan dedah, adun kedah, viral isu Gardenia, bakal turun bantu calon PAS di Sabah, bantu di Karambunai. Saya tidak pastilah laporan ini benar atau tidak, tapi bagi saya tak usahlah beliau turun ke Sabah. Kenapa? Sebelum saya bagi tahu Anda sebabnya, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, masalah penyakit berulang, tak pandai sembuh-sembuh, sakit pinggang, sakit lutut, melibatkan jantung, buah pinggang, gastrik, gout, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat tentang terapi imun transfer factor, Anda boleh menghubungi nomor saya di sini. Nah, saudara-saudara, Anda setuju atau tidak sekiranya YB PAS yang telah mengguris hati rakyat Sabah ini turun padang, turun ke Sabah untuk bantu calon PAS di Sabah. Belum pun turun, kita sudah menerima banyak komen. Di ruangan komen berkata, coba konon dia turun Sabah, kami mau belanja dia roti Gardenia. Ada yang kata, Sabah haramkan orang semenanjung yang gila agama, perkauman masuk Sabah. Halau saja turun dari pesawat, itu hak Sabah. Ada juga kata, patut orang Sabah maki saja orang macam ni. Kau rasa-rasa dapat limpas ke terminal airport, terminal Kota Kinabalu Airport. Kau hina Sabah, baru terhege-hege mau turun Sabah menolong. Jangan beri walaupun pun satu undi pada PAS dan Perikatan Nasional. Jangan beri walaupun satu undi menurut salah satu pengguna FB. Buat malu orang, hang ni bodoh. Karambunai, jangan letak marwah kamu semurah roti. Melingkuplah cepat. Jadi banyak seranganlah diterima kepada YB tersebut, adun tersebut. Jadi ini baru laporan, kita pun belum tahu dia ada turun Sabah atau tidak. Tapi bayangkan kalau dia turun Sabah, adakah dia akan disambut dengan rakyat Sabah menepuk tangan, atau sebaliknya beliau akan diumban telur busuk ataupun mungkin diumban roti Gardenia. Jadi ini hanyalah dapatan maklumat daripada FB page Fitnah Apa Hari Ini. Tidak tahu benar atau tidak, tapi sekiranya benar, apa yang akan berlaku kepada adun tersebut. Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun
Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak.